Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Kalau nak jadi jutawan bro, kau kena berniaga. Kalau nak jadi jutawan bro, kau tak boleh makan gaji. Kalau nak jadi jutawan bro, kau janganlah pilih nak jadi doktor kau nak jadi engineer bro. Itu semua makan gaji. Akhirnya, yang punya syarikat tu yang jadi jutawan. Sekarang ini, betul juga bila Pak Ni tengok ramai di antara mereka yang belajar tinggi-tinggi, jadi jurutera, jadi engineer, jadi ekonomis, jadi lecturer, tak jadi jutawan. Tetapi hari ini, untuk korang bro-bro kat luar tu, tak kira lah bro and sis lah ya. Korang dengar sini ada seorang yang pernah Pak Ni kenal beberapa tahun yang lalu, hanya seorang doktor, sekarang ini dah mempunyai cawangan pusat kecantikan. Pagi Pak Ni panggil pusat kecantikan lah kan. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Muhammad Hanan Yusof. Khabar doktor? Alhamdulillah. Thank you Datuk. Saya energi main lagi kan. Doktor relax cool je. Saya tak habis gelak lagi tengah opening partner tu. Tapi betul kan doktor kan? Terus jump into the story. Doktor punya background, doktor memang belajar sebagai ambil medik kan. Lepas itu patutnya bekerja dengan kerajaan kan? Saya jadi doktor pada umur 23 tahun. Tahun 2008 saya quit daripada government 2013. 5 tahun saya serve untuk government. Dan lepas tu doktor buat perniagaan sendiri. 2013 setelah jumpa Pak Nil. Itu dia dengar bro. Korang nak jadi jutawan jumpa Pak Nil okay? Hasil daripada jumpa Pak Nil 2013, Pak Nil panggil saya pada birthday saya masa tu. Kita jumpa exactly about 8 years ago. 8 years ago, 2 days ago. Wow. Exactly. It was my birthday. Nampak tak aturan Tuhan? Tuhan memang temukan Pak Nil dengan jutawan je. So umur 28 saya mula buka klinik sendiri. 2013. Okay. Bukan kena lahir daripada keluarga kaya untuk buka klinik sendiri. So doktor memang lahir daripada keluarga kaya di Kota Baru. Tidak, sebabnya family saya memang orang kampung. Ayah saya attendant hospital je, mak saya pekerja kerjaan biasa je. Dari semua adik-beradik saya, pak, saudara, tak pernah ada seorang peniaga pun. Semua pekerja kerajaan. Tak pernah ada seorang pun yang ada bisnes sendiri. Saya belajar di Moskow, Russia masa tu. Saya buat degree kat sana. Kenapa Moskow? Orang kalau jadi doktor kan pergi ke India atau pergi ke UK. Masa tu kerajaan kita baru beli Sukhoi kan. So dia perjanjian timbang balik antara government. So biasa ke sana lah. Jadi doktor bila belajar di Moskow, dalam hati memang nak jadi doktor ke? Memang dari kecil lagi, sebab orang kampung dia nampak pekerjaan yang paling kaya ialah doktor. Ya. Kalau kat mana-mana kampung, rumah paling besar ialah doktor. So jadi mak ayah saya memang dah terapkan dari kecil lagi, kena jadi doktor. Ayah saya kerja hospital. Orang yang paling hebat dekat hospital tu doktor. So dia nak anak dia jadi orang yang paling hebat dekat kawasan tu lah. There's a plan lah. So daripada kecil dah adik-beradik yang lain pun doktor? Tak ada. Oh, tak ada. Dia sebab benda tu dah diterapkan daripada kecil kan. Saya dibesarkan dulu duduk di quarters klinik, selalu pergi event klinik, selalu tengok doktor datang kerja dengan kereta besar semua. So automatically dia masuk dalam otak, aku nak jadi macam tu. Okay, long story short, Datuk quit kerajaan. Orang quit kerajaan, Datuk tak nampak menjadi Director General langsung. Kita tak tahu kalau orang masuk kerajaan, satu hari dia akan jadi pengarah kesihatan seperti Tan Sri, DG kita. Ada cerita sebenarnya berlaku. Semasa saya bekerja kerajaan tu, saya buat bisnes, Pak Anil. Saya pernah buka kedai makan. Masa kerja kerjaan. Saya ingatkan buka kedai farmasi. Kedai makan. Sebab masa belajar, saya memang kerja jadi tukang masak. Jiwa tu nak memasak lagi. So bukalah kedai makan. Masa tu saya baru kerja setahun. So saya buat loan. Buat loan peribadi. Berapa ribu? Okey, loan peribadi yang pertama, first round tu saya buat 100,000. Sebab kerja 100,000 dah dapat dah. Sebab kerja doktor senang. Oh ya. Kerja doktor senang dapat loan. So dalam masa 6 bulan, duit 100,000 tu habis Pak dia.
Apa jadi? Sebab saya tahu masak tapi saya tak pandai marketing, saya tak pandai management, saya tak pandai jaga staff. Semua saya tak pandai lah, saya tahu masak je. So saya kena tipu dengan staff. Staff pergi beli barang, dia beli dengan barang untuk rumah dia sekali. Malam-malam staff bawa balik, masak-masak bawa balik untuk family dia. So hari-hari duit keluar, makanan habis, customer tak ada. Untung tak ada. Untung tak ada. So 100,000 tu Pak Nil habis dalam masa 6 bulan. Jadi doktor berhenti daripada berniaga? Lepas habis 100,000 tu, saya pergi tambah lagi hutang. Up lagi, saya tambah lagi loan 50,000 lagi. Sebab tak nampak? Sebab saya rasa boleh lagi. Okay. Tu orang kata gali lubang tu. So tambah lagi, total jadi 150,000. So dalam masa 2 bulan, total 8 bulan, 150,000 tu habis. Doktor, usia doktor masa tu berapa? 26 ke 27. Halo bro, 26 kau ada hutang 150,000. Kau tak ada. Wow, 150,000. Tidur malam tak doktor? Oh. Dapat tidur malam tak? Masa tu Kau pakai Xanax? lepas dah habis 150,000 tu memang tak boleh tidur malam lah. Memang fikir okey lah, matilah hidup aku. Dengan gaji doktor tu memang tak mampulah nak bayar kereta, nak bayar. Masa tu dah berumah tangga? Belum lah. Masa tu dah. Merancang-rancang. Oh, dah kahwin dah? Dah kahwin dah. So masa tu apa yang saya buat setiap hari, lepas daripada habis kerja pukul 5, pukul 6 kan, pukul 8 tu saya dah masuk buat locum dekat klinik dah. Dekat klinik swasta. So kadang-kadang lepas daripada hospital tu pergi ke klinik terus, overnight ke klinik, pagi tu masuk hospital balik untuk dapat extra duit lah. Tiap-tiap hari buat macam tu. So bila benda ni dah berlarutan sampai setahun 2 tahun, meletihkan. Sebab tiap-tiap malam tidur kat klinik. So benda tu saya rasa macam dah hidup tu, baju semua dalam kereta. Sampai satu masa tu saya pun cakap cukup lah kot kerja kat klinik ni, cuba jual produk pula. Memang tak boleh dah nak buat kerja 24 jam satu hari tu. Bila kita kerja kat klinik and then ramai sakit datang minta suplemen. So daripada situ dapat idea untuk jual suplemen. Bila patient datang klinik kan, dia tanya doktor nak cantik macam mana, nak putih macam mana. Saya pun nak tanya juga. Pak Nil dah handsome, putih dah. Pak Nil 8 tahun dulu jumpa macam ni lah juga. Doktor jangan percaya sangat doktor. Filter dekat Instagram tu macam-macam ni ada. depan-depan ni. Bawa juga sekali filter. Okey, bila doktor lihat itu ada potensi perniagaan dia ceritanya ada pesakit datang klinik saya malam-malam. Dia bosan di rumah kot, datang borak dengan saya. Dia tanya pasal satu produk daripada US. Dia tanya saya, okey ke tak produk ni? And then saya pun buat research, saya pun order benda tu daripada US. And then saya try, okey. And then saya jual ke orang. So daripada situlah. Dari situlah. Dan produk itu ada kena-mengena dengan kecantikan. Yes, bukan kesihatan lah. So much. It's so much memang pasal 100% kecantikan lah. So startlah jual produk kecantikan masa tu. Lepas pada tu bila produk tu laku kan, datanglah idea minta customer pula, doktor tak ada ke injek-injek pula. Okey, sebelum kita sampai ke situ, produk itu laku yang macam mana tu doktor? Laku sangat-sangat sampai saya boleh bayar hutang saya lah, boleh kata. Laku sangat-sangat lah. Boleh bayar hutang lah masa tu. Cara saya menjual masa tu, sebelum ni kalau malam-malam tak balik rumah, pergi mandi kat klinik. So bila dah ada bisnes sendiri ni, balik rumah lu, tukar baju, bawa produk letak dalam hand carry tu, tarik pergi rumah orang malam-malam. Oh, buat house to house call. Macam Tupperware party. Yelah zaman dulu korang tak tahu kan bro. Kita orang dulu ada party Tupperware, kau tak tahu. Datang bayar sanso. Yang ni bayar sanso juga? Ada bayar sanso. Ada juga bayar sanso. Sebab produk tu mahal. Itu mahal. Jadi produk ini adalah kegilaan lelaki perempuan. Perempuan je masa tu. Perempuan sahaja. Dari situ doktor tak janggal ke nak bercakap mengenai kecantikan? Doktor ada background pasal kecantikan ke? Masa tu tak ada lagi. Belajar pun dekat online semua. Sebab setakat jual suplemen je. Selagi kita, bagi saya, selagi tak menjahanamkan orang, okey lah kan. Betul. Kan? So masa tu pergi rumah ke rumah je lah tiap-tiap malam, cerita pasal produk ni. Masa tu sebulan dapat 10,000. Banyak tu. Itu income Masa tu 10,000 tu rasa macam 10 juta sekarang. Yelah. So, banding dengan hutang, itu kira besar dah tu. Dapat duit. Bila kita jual suplemen, orang pun tanya pasal injek-injek ni. Kita pun nak injek lah. Tapi tak tahu. Daripada situ, duit yang saya dapat tu, saya pergi belajar. Saya masuk kos, saya ambil diploma pasal estetik. Dengar tu, jadi kena ada pelajaran tambahan.
Belajar di mana doktor? Dia mula-mula tu ada dekat KL, pasal botok semua kita belajar. Lepas tu bila dah ada duit lagi, sampai ke Korea pergi belajar. Doktor tak ada ke, saya tanya je lah doktor tak ada ke bila nak buat tu kekangan halal haram, ibu ayah cakap macam mana nanti, ada tak benda yang itu yang menghalang doktor daripada, ke tak ada? Memang tak ada lah kalau dah buat kan. Ada tak dia punya ragu-ragu? Ragu-ragu. Pak Anil dia punya soalan. Penting. Ragu-ragu dia tu. Dia memang awal-awal tu memang orang persoalkan halal haram semua tu kan. Tapi masa tu memang ada ragu-ragu tu adalah. Jadi tapi apa yang memberanikan doktor? hutang banyak Panil. Tu dia. Sebab kita tahu this is the only way out. Ya. Tapi Alhamdulillah lah bila kita selidik balik benda tu halal lah. Dan lagi pun benda itu bukannya doktor yang berkenalkan, sebelum tu dah memang benda tu dah ada. Selagi ada artis pula sebut. Jadi Jadi doktor punya kecintaan dari situ menjadi besar. Doktor dah tak nampak dah bidang bekerja sebagai doktor di klinik lagi dah. Bila demand tu banyak sangat, jadi ada conflict of interest. So bila saya pergi kerja, orang persoalkan kan, mana kau dapat duit ni semua, macam mana kau bagikan masa. So saya rasa tak adil untuk saya terus kerja kerajaan. Masa tu saya rasa okey lah, saya resign lah. Okay. So masa tu pun customer saya terlalu banyak dah, and dia orang pun dah request nak jumpa saya siang hari, tak nak jumpa malam dah. Dan dia orang request sangat, tolong buka klinik. And then ada yang request nak laser semua masa tu. So the only way untuk saya dapatkan mesin laser ialah saya kena buka klinik. So 2013 saya buka klinik saya pertama di Kelantan. Dan itu klinik kecantikan pertama di Kelantan. Yang itu memang sebelum ni tak ada klinik kecantikan di Kelantan? Tak ada. Saya tapi orang kenapa first. Orang Kelantan je cantik, tak ada klinik? Dah memang sejak azali. Dia orang kan banyak campuran siam. dengan siam semua kan. Doktor dah nampak dah, inilah dia. Sebab dekat Kelantan pun tak ada kan klinik kecantikan. Orang cakap bila gila. ada klinik kecantikan itu dekat Kelantan, bukankah benda tak ada doktor buat? Bukankah benda itu menakutkan? Boleh laku ke? Orang Kelantan percaya ke? Masa saya nak buka tu, semua orang kata saya gila. Semua doktor-doktor cakap memang saya akan bankrupt. Bagaimana saya gagal dalam bisnes pertama saya. Even masa saya nak kerja tu pun, mak saya menangis-nangis. Saya nak berhenti kerajaan. Mak saya menangis-nangis. Janganlah berhenti. Kan? Orang tua. Yelah, takut, betul kan? lah. Mak saya menangis. Atuk saya menangis. Isteri? Isteri? Isteri saya, dia relax. Nasib baiklah. Tidak pressure lagi dah. Buat pinjaman. Yes. Boleh pula lagi dapat pinjaman. Doktor ialah manusia yang paling senang dapat pinjaman dekat Malaysia ni. Okey. Jadi berapa ratus ribu lagi? So yang first tadi saya buat 150. Untuk buka klinik saya buat lagi 200. 200,000. 200,000. Ketika itu dah mula dikenali sebagai doktor kecantikan. Doktor buat pembedahan juga? Tak buat. Pembedahan kecantikan tak? Tak buat. Padahal Injection saya tak je. dengar. Wah, gitu. Kalau buat pembedahan kecantikan tak payahlah pergi ke Korea ke apa ke. Jadi bila masanya doktor capai doktor punya first million? First million tu selepas setahun buka klinik. Aku dah 30 tahun dah buka klinik aku sendiri. Menyanyi, menonggeng, melompat, terjerit. Tak ada pun million. Million. Yang ini setahun dah dapat million dah. Setahun buka klinik dapat first million. And then masa nampaklah 1 million dalam bank account tu. Macam selalu nampak aje caranya tu. Mesti apa perasaan tu bila nampak 1 million in your bank account? Saya tak tahu pun bila saya dapat first million tu. Sampailah accountant saya buat audit semuanya. Saya sedar benda tu 3-4 tahun lepas tu. Saya ada 1 juta masa tu. Sebab duit saya sampai sekarang, perangai saya letak duit merata-rata. Maksud saya bank ni sikit, bank tu sikit. Saya ada dalam 10 bank. Saya suka letak duit merata-rata supaya saya tak nampak duit tu banyak. Satu, kalau nampak kan. Kalau nampak tu dia okey. Kira setahun tu dapat 1 million. Doktor tak berbelanja First year tu memang saya tak belanja sangat sebab saya memang kerja. Saya tak bagi orang datang doktor lain lokum kat klinik saya. Sepanjang setahun tu saya cuti 2 hari je saya ingat. Cuti raya.
Memang siang malam. Lifestyle? Tak ada Suka. kemaruk barangan jenama? Tak ada, saya tak Tak ada kemaruk keliling luar negara? Tak ada. Tak ada kemaruk makan besar-besar? Tak ada. Tak ada isteri tak kemaruk nak barang jenama? Tak ada. Oh, tu sebab cepat bro dapat 1 million. Sebab duk Kelantan tu. Oh yelah, tapi ramai juga orang Kelantan yang kemaruk juga. Jadi, bila dah dapat 1 million tu, apa perancangan doktor masa tu? Okay, now my next move. Saya punya business plan ni actually bukan berdasarkan saya punya pendapatan. Saya macam saya cakap tadi, saya tak sedar pun duit saya ada banyak mana sebab kita doktor kan. Kalau partner kenal mana-mana doktor, memang dia orang tak peduli pun pasal duit sebenarnya. Oh, dia bukan businessman. Kita orang bukan businessman. So benda tu terjadi apabila masalah timbul di klinik saya. Terlalu ramai pesakit, and then klinik boleh ada 2 katil saja. So bayangkanlah kalau orang datang 5 orang, dan kita tak boleh nak entertain, orang pun marah. So bila benda tu berlaku, dan timbullah idea kat saya untuk buka klinik satu lagi. Tapi bila kita nak buka satu lagi klinik, kena ada 2 orang doktor. Ini klinik kecantikan ni kan? So tak boleh seorang doktor boleh ada 2 bilik saja. Itu peraturan government. So kalau saya nak buka lagi 2 bilik, saya kena ada doktor lain. Doktor ni memang susah kita nak kontrol. Susah nak kontrol. Saya tahu. Sebab tu saya fikir impossible untuk saya buka klinik lain. Daripada situlah, okeylah kita buka spa. Supaya kita boleh handle ramai pasien pesakit dalam satu masa. Maknanya dengan doktor menukarkan labeling klinik kepada spa. Masa tu klinik kat bawah, atas tu kita tambah jadi spa. Jadi spa okey. Spa ada, klinik ada. Awalnya. Kenapa orang lain tak fikir macam ni? Ini kan doktor, saya boleh kata ini adalah kreativiti. Walaupun orang kata nak jadi kreatif ni dalam bidang hiburan kan, dalam bidang-bidang yang doktor ni tak perlu kreatif. Ini kreatif lah kiranya ni, sebab kita kena fikir luar daripada kotak. Orang tak pernah buat. Okey, jadi lepas itu doktor punya ni lah, doktor punya kegemaran. Orang Melayu kan, biasa saya tanya je lah ya. Tukar kereta, ya, tukar bini. Kan? Ini alhamdulillah lah, tu, sama. doktor tak ada cari kereta mahal ke? Ferrari ke? Tak ada. Hobi doktor adalah mengayuh je. Masih lagi mengayuh basikal? Masih lagi kayuh basikal. Itu je lah yang 2 benda je happykan saya. Family dengan basikal. Benda lain tak menarik lah. Hobi-hobi orang kaya sekarang kayuh basikal. Sorry doktor sebelum kaya lagi dah kayuh basikal dah. Kan? Cawangan luar pada Kelantan. Bila pula muncul idea tu? Benda tu berlaku, cawangan luar tu setelah berapa tahun? 2013 buka 2015 gitulah. Hui, cepat juga 2 doktor. tahun lah. 2 tahun bila abang saya, dia tengok saya, dia nampak saya boleh pergi jauh. Dia kata, aku nak join kau. Oh, your brother join you? My brother. Brother you buat apa? Bisnes lah? Abang saya sebelum tu engineer. Engineer kapal. Dengar ya, tu partner cakap tadi, opening partner macam tepat je kan. Buat apa kau nak ni? Jadi engineer lah. Buat apa ni? Dah jadi kaya, jadi doktor. Nampak tak? Opening saya tadi betul engineer pula. Engineer. Abang saya engineer kapal. Dia tengok saya boleh berniaga kan, dan tak perlukan klinik untuk buat duit. Dengan pusat kecantikan pun boleh buat duit. So dia kata dia nak kembangkan kan. So dia invest. So dia invest untuk buka cawangan dekat Shah Alam masa tu. Itulah cawangan pertama. Jadi kan susah doktor KL Kota Baru. Kan dulu komplain sebab kerja. Ingatkan dah komplain sebab kerja teruk. Rupanya yang ini lagi teruk. Dulu at least Kota Baru saja. Yang ini dah Shah Alam pula dah. Penang, Johor. Dulu dia problem dia sebab dulu ada pressure hutang. Sekarang tak ada. Okey. Pressure doktor ada Pressure hutang. Tak boleh nak cerita kan. Ya, dia stress gitu. Ya, tidur nyenyak, makan lalu. Bila bangun lah. Bila bangun lah. Tidur. Adakah nak menjadi jutawan ni kena kedekut? Doktor sendirilah. Doktor kedekut ke tak? Tengok handphone jenama apa doktor? Saya nak kata 12 Max Pro ke apa tu doktor? saya pakai ni je, Huawei. Kedekut lah tu. Kedekut. Tak ada sebenarnya. Ini jenama-jenama yang kita boleh tengok. Okey lah. Maknanya sekarang ini bukan apa, panduan kepada orang yang mendengar. Nak jadi jutawan, cukuplah barang-barangan basic ya. Cukup barang basic, tak perlu pun kita nak menunjuk-nunjuk semua tu. In the end of the day, baju tetap baju, kasut tetap kasut, handphone kalau boleh WhatsApp, boleh call kan. Kamera tak cantik pun macam Pak ni cakap, filter kan ada. Seadanya
seadanya. Kecuali lah kita buat duit menggunakan benda macam tu. Contoh orang yang jual barang branded, dia kena pakai barang branded. Kan? Ini yang tak jual barang branded dia pakai. Apa kepuasan dalam hidup doktor? Kepuasan saya dalam hidup bila kita beri kejayaan kepada orang lain. Maksudnya? Bila kita bina kejayaan orang lain, kita berikan peluang pada orang lain untuk jadi kaya raya juga. Even dalam Hana Mini Spa sendiri pun kita dah ada few millionaire dah. Saya ada share partner kan, kawan-kawan saya ada yang awal-awal dulu invest, macam dekat Sabah. Saya tak boleh buka company kat Sabah. Saya kena ada Sabahan. So saya ada seorang sahabat saya, orang Sabah. So kita boleh buka kat Sabah. Gunakan nama itu. Dia pun invest juga. So alhamdulillah kami pun buat duit sama-sama. Even macam Sarawak, saya tak boleh buka kat Sarawak, tapi alhamdulillah saya ada kakak ipar orang Sarawak. Investor lah kiranya tu. So kakak ipar invest buka kat sana. Tapi kat Semenanjung. Jadi maknanya doktor kena hadir lah. Kalau setakat nama saja tak boleh kan? Dr. Hanan kena ada di Spa Hanan di Kota Kinabalu. Ke nama saja dipinjamkan? Bukan nama dipinjamkan, sebab itu nama hak saya juga. Dia bukannya hak partner saya. Dia ialah company. So nama saya memang ada kat But sana. you're not there. I'm not everywhere. Saya pernah lah ke sana. Pernah ke sana. Kita ada produk sendiri. Actually, untuk pengetahuan partner, saya ada kilang sendiri. Dengar tu bro, kilang bro. Aku ada AF je, kilang bakat. Kita ada kilang sendiri. Kilang tu saiz dalam 20,000 square feet. Ui, besar juga tu. Kita produce bukan saja produk untuk Hana Mini Spa, untuk farmasi-farmasi. Ramailah kita punya customer juga. Kilang semua tu sebab bila Hana Mini Spa sekarang dah ada 80 cawangan. So berapa? 81. 81 cawang. Umur berapa doktor? Sekarang? 2 hari lepas 37. 37, 81. Saya 81, 37 pun tak ada cawangan. Nampak? 37, 81 cawangan. Tak pening kepala ke doktor? Nak fikir perniagaan yang besar macam ni? Tak pening sebab saya ada ramai staff yang hebat-hebat. Family saya semua kerja dengan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak ipar saya, adik ipar saya, semua kerja dengan saya. Abang, adik. Tapi tak cukup lah untuk jaga 80 cawangan tu. Betul. So ramai juga staff saya jadi director sekarang. Kita bagi. Dia staff saya yang awal-awal dulu jadi kerani. Ni macam manager saya ni, dulu tukar sapu je. Yo, kesian. Seriously? Sekarang dah jadi general manager. Bagus Ada staff berapa tahun doktor buat ini sampai dah ada kilang pula? Daripada mula sampai dah ada kilang. Kilang kita buka 2018. Baru lagi lah kilang tu, baru lagi. Kilang tu baru lagi. Doktor private kan kehidupan doktor ya? Macam rumah saya tak pernah tunjuk kat siapa-siapa. Saya pun tak pernah tengok pun rumah doktor dekat dalam Instagram. So sebab anak ada. Ada gambar isteri pun ada. Kereta ada. Rumah tu tempat rehat kan. Sangat peribadi. Sangat peribadi lah. Kita tak nak bagi tahu. Dengar tu. Tak semua orang sama. Jutawan berbeza-beza lah. Jadi doktor, apa lagi nak buat ni doktor? Doktor nak buat apa lagi ni? Dah ada 81 cawangan, dah ada kilang, nak buat apa lagi ni? So sekarang kita tengah dalam proses nak buat farmasi Hanan. Sepatutnya kira standard Guardian semua lah. Memang. So memang kita nak jadi farmasi Bumi Putera pertama yang ada banyak cawangan macam tu. Benda ni patut dah launch 2019. Tapi tiba-tiba COVID ni berlaku kan. Bukan ke COVID ni berlaku timely lah nak buka farmasi ni, sangat timely. Barang kesihatan sangat laku kita sekarang tak ni. nak main buka sekadar buka je. Produk yang kita nak letak, kita nak benda-benda yang betul-betul berkualiti, benda yang bukan setakat saya tak nak jadi just another pharmacy. Kita nak satu yang berbeza lah. So benda tu masih lagi dalam perbincangan. Doktor buat sendiri? Sekarang ni contoh Hana Mini Spa kita ada 50 produk kan. Semua 50 produk tu saya yang approve sendiri. Saya try sendiri, kat muka sendiri, kat rambut sendiri. Itulah sebaiknya. And even semua produk yang kita buat untuk company lain kat kilang farmasi saya tu, saya akan try. Bagi saya benda tu penting lah.
Macam tadi awal kita tak nak benda pelik-pelik berlaku dengan produk kita. Kita tak nak benda-benda viral. So kalau benda tu rosak ke apa, biar rosak kat muka This aku. is a serious business kan. Serious business. Yang melibatkan human being. Dalam masa yang akan datang ni, doktor punya perancangan anak-anak. Nak jadi doktor juga ke? Nak jadi usahawan? Nak belajar dekat Malaysia ke? Nak belajar dekat Moskow? Benda tu penting tak doktor? Untuk doktor fikir untuk masa depan anak. Bagi saya, anak-anak kita tak boleh nak set untuk diorang jadi apa. Sebab macam saya pun, alhamdulillah lah, saya jadi doktor seperti ibu bapa saya. Berapa orang dah ada doktor cahaya mata? Anak saya ada 3. 3. So kalau tengok kepada 2 orang yang sulung tu, dia tahu saya doktor, tapi dia tak tahu sangat pasal Hana Medispa ni. So they have no idea apa Doktor yang tak pernah bercerita kerja ayah ini. saya pun tak bercerita semua. And then saya selalu cakap, kita orang biasa je, kita biasa-biasa je. Saya selalu terapkan kepada anak-anak, jangan menunjuk kat sekolah, duduk biasa-biasa je. Kita orang biasa, kita orang kampung. Tak ada driver. Ada driver, semua ada. Tu tak sama dah tu pergi sekolah. Tak, maknanya dari segi pemakaian, kita tak bagi dia lebih-lebih. Dari segi belanja kat sekolah, kita tak bagi lebih-lebih. Gitu. Dan handphone semua saya tak bagi. Bezalah. Sebab ada yang saya tengok tu, apa benda yang dia tak dapat masa kecil, dia akan berikan pula pada anak dia. Kemewahan. Benda selagi tu tak perlu, tak payah. Pakaian mahal-mahal semua tak bagi. Anak saya, dia pun tahu sendiri. Anything harga RM50 ke atas dah mahal bagi Susah dia. tak pilih kawan Kawan. jadi jutawan ni? Saya memang daripada zaman kecil tu memang tak ramai kawan, Pak Nil. Memang saya ni jenis introvert. Saya zaman sekolah, kita sekolah 11 tahun kan. Saya tak ada best friend pun. Oh ya? Even sampai universiti saya tak ada kawan baik. Dan selain pada isteri, kalau doktor, kawan doktor siapa? Fizo? Adalah beberapa orang sekarang. Fizo mah salah seorang kawan baik saya lah sekarang. Tapi kawan saya tu boleh kira dengan jari je lah, tak ramai. Kalau ada masalah, seorang jutawan ada masalah, ada ke masalah seorang jutawan? Banyak masalah. Banyak masalah. Okey, sebelum saya tamatkan, saya nak tanya 5 soalan lah. Ini soalan ni main petik kat sini je lah ya. Okey. Sebabkan doktor berasal daripada orang kampung. Okey. Doktor punya makanan orang putih pertama yang doktor rasa, alamak, gelinya tekak aku. Gitulah. Apa? Okey, saya first time jumpa spaghetti masa saya umur 20 tahun kot. Spaghetti? Tahu sebut? Masa saya pergi belajar kat overseas, first time jumpa spaghetti, Pak ni. Okey, masa belajar kat Moskow, apa benda jahat yang doktor pernah buat jauh daripada keluarga? Apartment saya dekat Moskow tu, dia macam hostel lah kan. Tapi bawah apartment saya tu ada satu club tau. Club. So, satu hari, saya punya bilik air tu bocor. Bilik air tu bocor, dia menitik ke bawah. So, owner club tu datang mengamuk dekat bilik saya. Bom-bom tengah malam ni. Pukul 1 pagi. Sebab air menitik ke bawah. Dia kata, kau datang tengok apa kau buat kat aku punya kedai. Saya tahu dia kelab, tapi saya tak pernah masuk. So, pukul 1 pagi tu, dia heret saya pergi masuk dalam kelab dia. Rupa-rupanya tu kelab bogel. Tarian dewasa. Tarian dewasa. Lepas tu terus tak keluar dah. Dia tunjuk. Lepas tu tiap-tiap malam bocor. Tiap-tiap malam bocor. Okey, yang ketiga. Boleh cakap Rusia ke? Boleh. Sekarang ni tak berapa lancar, tapi dulu memang lancar. Oh ya? Sebab belajar dalam bahasa Rusia semua. Exam pun dalam bahasa Rusia. Tulisan semua, buku teks tebal-tebal tu doktor semua dalam bahasa Rusia. Di mana sekolah persediaan bahasa Rusia semua ni? Tak ada, dia pergi hantar sana, kau hiduplah sendiri. Wah. Sebab kat sana memang tak ada orang cakap bahasa orang putih. So nak beli ayam ke apa, memang kena belajar. So sebulan 2 bulan pertama tu hari-hari beli ayam. Sebab tu je pandai sebut. Nak beli daging apa ayamnya apa? Kurisa. Apa? Kurisa. Oh, dekat kelab bawah pun banyak kurisa. Cukuplah 3 soalan doktor. Okey bro, okey sis. Kita dengar cerita sebenarnya. Mereka ni bukanlah serius jutawan juga. Mereka manusia dalam jiwa mereka, dalam diri mereka ada manusia itu. Okey, dan saya sangat bangga ya untuk melihat jutawan-jutawan muda yang muncul. Tetapi orang selalu fikir nak jadi jutawan bila dah tua baru dapat jadi jutawan. Itu zaman-zaman saya dululah ya. Kecuali kalau awak dilahirkan dalam keluarga jutawan. Dan ini dah pun kita pecahkan. Bukan kita sebaya, Pak Nir. Bukan sebaya.
Sebaya kita. Tak. Saya tahun depan dah boleh keluar buat kali kedua ya KWSP saya. Bye.